kerana kita akan terus ke Pusat Konvensyen Kuala Lumpur untuk pelancarannya bersama dengan Timbalan Perdana Menteri untuk mengikuti pelancaran. Pembentangan akhir laporan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Dan kalau kita sudah bersedia, kita terus saja ke KLCC. Pelajaran Malaysia, Dev jemputan, Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Datin-Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinannya sekali lagi kita dapat berkumpul dalam suatu majlis yang bersejarah lagi bermakna ini, iaitu Majlis Pelancaran Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 sehingga 2025. 11 September 2012, iaitu hampir setahun yang lalu, dan di Dewan ini juga kita telah sama-sama menyaksikan pelancaran laporan awal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang telah pun disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Setahun adalah satu jangka masa yang agak lama. Jika kita bertanam padi, sudah tentu kita sudah menikmati hasil tuaiannya. Jika dahulu anak-anak pandai bertatih, kini sudah boleh melangkah lebih gagah. Begitu juga halnya dalam kita merangka satu pelan pembangunan pendidikan yang begini komprehensif. Kementerian tidak bertindak tergesa-gesa, malah kita mengambil pendekatan yang terbuka untuk mendengar pelbagai pandangan daripada segenap lapisan masyarakat. Kementerian telah pun mendengar suara rakyat, baik di bandar maupun di desa, hatta hingga nun jauh di kawasan pedalaman. Pandangan tulus daripada pelbagai persatuan, agensi kerajaan, pertubuhan kerajaan dan bukan kerajaan, serta pakar-pakar pendidikan dari dalam dan luar negara. Tidak lengkap dengan itu, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini telah pun kita bentangkan dalam mesyuarat khas Jemaah Menteri. Dan saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta ahli-ahli Jemaah Menteri kesekaliannya yang telah memberikan sokongan yang cukup padu kepada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini. Dan pelan ini juga telah pun saya sembah maklumkan kepada Majlis Raja-Raja. Dalam tempoh setahun setelah pelancaran laporan awal, Kementerian telah pun mengambil pertimbangan yang sewajarnya bagi setiap maklum balas yang diterima. Kami dengar dan kami angkat suara hati rakyat dalam bentuk dokumen rasmi. Dan akhirnya pada hari ini dengan segala data dan juga maklumat yang telah kami cerna sejak 2011, maka lahirlah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini. Pelan ini menjadi suatu dokumen rasmi yang amat signifikan untuk pembangunan negara kerana ia merupakan suatu rangka pelan pendidikan yang telah terhasil dengan begitu teliti, tuntas, menyeluruh dan mencakupi semua lapisan masyarakat. Maka dengan itu pada hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia dan dengan rasa rendah hati memulangkan ataupun menyerahkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 kepada rakyat
dengan pelbagai rangka tindakan yang telah pun digalurkan sebagaimana yang diingini oleh rakyat untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Pelan ini dilancarkan dengan harapan yang menjadi begitu tinggi daripada pihak kerajaan agar pendidikan menjadi tunjang kepada transformasi negara yang sedang pun diusahakan, dan penghasilan pelan ini memulakan lembaran transformasi pendidikan tetapi juga menderajui transformasi perkhidmatan awam. Maka tidak sempurna jika saya tidak mengungkapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang telah pun terlibat dalam penghasilan pelan pendidikan Malaysia ini. Terima kasih banyak-banyak pada semua pihak yang telah terlibat. Saudara-saudara dan saudara-saudari sekalian, bagi mencapai cita-cita besar untuk maju dalam pendidikan, kita telah pun mencipta kelainan dan juga melangkaui semua kemungkinan dalam penghasilan pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Suka saya nyatakan di sini suatu kelainan dalam menyediakan pelan pembangunan pendidikan ini adalah dari segi penggunaan data dan juga dapatan kajian yang telah dilaksanakan oleh kementerian, universiti tempatan, UNESCO dan juga Bank Negara. Kementerian juga telah pun menganalisis semula laporan awal sebelum ini seperti laporan penyata Razak, laporan Kabinet, Pelan Pembangunan Pendidikan 2000 sehingga 2012 dan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP untuk menilai pencapaian negara dalam bidang pendidikan. Kita tidak nafikan dalam usaha untuk mengangkat kecemerlangan sistem pendidikan negara, sejak merdeka telah banyak perkara yang telah pun dicapai. Kita telah berjaya meningkatkan sebagai contoh kadar enrolment pelajar sekolah rendah dan menengah hampir 97%, peruntukan pendidikan yang agak signifikan dan mapan dikatakan hampir 16% pada belanjawan negara diperuntukkan untuk Kementerian Pendidikan, merapatkan jurang pencapaian bandar dan luar bandar yang sudah makin mengecil dan kadar literasi yang semakin baik, hampir 100% sudah pun tercapai. Kejayaan ini memperlihatkan bahawa wujud amalan-amalan baik yang pernah dilaksanakan oleh Jabatan Pendidikan Negeri ataupun daerah dan sekolah yang membawa kepada keberhasilan dan peningkatan prestasi dalam sistem pendidikan kita. Contoh amalan baik ini juga adalah antara elemen yang diambil dalam nak merangka strategi pelaksanaan inisiatif-inisiatif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ini. Sebagai tambahan, Kementerian juga telah meneliti amalan terbaik daripada negara-negara yang punya sistem pendidikan bertaraf dunia seperti Korea Selatan, Singapura dan juga Finland. Dari sinilah kita memulakan perancangan untuk mengorak langkah bagi suatu kembara yang panjang sehingga tahun 2025. Dan ini bermakna setiap perancangan pendidikan yang terkandung di dalam pelan pembangunan ini tidak dibuat secara sewenang-wenangnya, malah berdasarkan kepada fakta dan data selain daripada menerima secara positif pendapat yang disuarakan oleh masyarakat keseluruhannya. Para hadirin tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ini memberikan tumpuan kepada keberhasilan murid. Pelan ini telah pun dirancangkan sebegitu komprehensif yang melibatkan semua laluan pendidikan, merangkumi pendidikan teknik dan vokasional, pendidikan inklusif, pendidikan agama, pendidikan seni dan sukan di sekolah-sekolah kerajaan. Ia juga merangkumi semua peringkat persekolahan, dari peringkat prasekolah hinggalah pada peringkat lepasan menengah. Dalam soal melaksanakan pelan ini, ia telah pun
menyatakan dengan terperinci 5 aspirasi. Ini telah pun juga disebutkan di peringkat awal dalam taklimat saya kira. Dan 6 ciri murid yang akan dicapai dalam tempoh 13 tahun yang akan datang. Kenapa 13? Kenapa tak 10? Kenapa tak 20? Pakar yang berkata pada saya 13 ni adalah memadai, insya-Allah. So it is a lucky number actually. 5 aspirasi sistem pendidikan ini termasuk disebutkan tadi akses yang dinyatakan di situ ialah 100% enrolment merentas semua tahap daripada prasekolah hingga ke menengah menjelang tahun 2020. Bermakna tidak akan ada anak-anak Malaysia yang layak untuk pergi ke sekolah terkeluar ataupun tersisih daripada sistem pendidikan negara kita. Keduanya kualiti. Dan ini adalah penting kerana di peringkat sekarang ini dikatakan kualiti kita di bawah. Sebab itu 13 tahun seharusnya mencukupi untuk mengangkat kedudukan kita antara kalangan 1/3 di atas. Dan ini dibuat atas ujian yang disebutkan oleh PISA dan TIMSS dalam 15 tahun ini. Ketiganya equity dinyatakan situ juga ialah 50% pengurangan dalam jurang pencapaian antara bandar, luar bandar, jantina dan sosioekonomi. Tidak seharusnya ada jurang yang sebesar. Semakin lama kita maju, makin membesar. Dia seharusnya makin mengecil dan inilah antara perkara yang kita tekankan. Perpaduan adalah perkara yang penting dan juga kecekapan sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid dalam bajet semasa bermakna setiap wang yang kita belanjakan harus memberikan sebanyak-banyak faedah kepada pelajar yang menjadi kumpulan yang kita berikan perhatian ini. Saudara saya sekalian, penetapan ke-66 aspirasi murid bukan sahaja terbit daripada falsafah pendidikan kebangsaan, tapi juga adalah hasrat yang disuarakan oleh ibu bapa dan masyarakat menerusi apa yang disebutkan dialog nasional pendidikan negara. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Wan Zahid yang mengambil inisiatif turun ke seluruh negara berjumpa dengan sejumlah 17,000 rakyat yang mengemukakan pandangan yang pelbagai-bagai dan hasil itulah yang telah pun kita cerna dan kita masukkan dalam pelan ini. Dan dalam usaha kita untuk mencapai cita-cita yang tinggi dalam tempoh 13 tahun lagi, pelan ini telah memberikan tumpuan utama kepada pembelajaran dan keberhasilan murid. Sebagai contoh, kita telah pun berusaha untuk memperkukuhkan dasar bahasa kita dengan memberikan tumpuan pada 2 bahasa utama, iaitu bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris. Malahan dalam siri dialog yang kita adakan di seluruh negara, sebahagian besar yang datang mengutarakan kepentingan tentang bahasa Inggeris ditekankan dan diperkukuhkan, dan ini kita ambil kira dalam pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Memantapkan kemahiran berfikiran aras tinggi, higher order thinking skill. Ini penting untuk menentukan bahawa anak-anak kita bukan saja belajar berdasarkan rote learning, menghafal, tapi faham dan tahu apa yang mereka belajar dengan menggunakan akal fikiran yang dikatakan beraras tinggi ini. Memantapkan elemen etika dan kerohanian kerana sistem pendidikan negara kita tidak hanya nak menekankan aspek pembelajaran semata-mata, pembentukan sahsiah, menjadikan insan kamil. Roh pendidikan itu mesti disemai, ditanam dan diperkukuhkan dalam jiwa setiap anak-anak Malaysia yang ada dalam sistem persekolahan kita. Dan untuk memberikan pendidikan yang dikatakan berkualiti ini kepada semua murid, tanpa kita mengira peringkat dan jenis sekolah. Bila dikatakan jenis sekolah itu termasuk sekolah-sekolah kebangsaan dan jenis kebangsaan yang mengikut sistem kita. Saya berani mengatakan bahawa semua aspek untuk meningkatkan kualiti pendidikan ini telah dikaji dengan teliti dan juga telah pun kita bincangkan secara mendalam. Dasar pendidikan sedia ada yang berasaskan pada akta pendidikan kita masih dipertahankan dalam pelan pembangunan pendidikan ini. Sementara itu, Kementerian juga tidak berhasrat untuk meminggirkan mana-mana aliran persekolahan yang wujud di negara ini
malah akan memastikan setiap murid di sekolah kerajaan dan sekolah bantuan kerajaan mendapat akses equity kualiti pendidikan yang mereka mahukan. Kewujudan sekolah jenis kebangsaan juga dijamin oleh Akta Pendidikan 1996 Seksyen 28, dan ingin saya nyatakan di sini bahawa kedudukan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah ini tidak pernah dinafikan sama sekali. Tak tebut, tak payah suruhlah. Kementerian juga akan terus memertabatkan bahasa Malaysia demi untuk menjunjung semangat perpaduan dan juga jati diri kebangsaan yang kukuh di kalangan masyarakat kita. Pada masa yang sama, untuk melahirkan suatu generasi yang dikatakan global, mata pelajaran bahasa Inggeris turut diberikan perhatian utama seperti yang telah pun saya umumkan awal tahun ini, akan dijadikan mata pelajaran SPM wajib lulus menjelang tahun 2016. Terima kasih. Dan dalam nak memastikan pelaksanaan hasrat ini, Kementerian juga sedang dalam usaha menambah masa ataupun contact hours dalam kelas agar pendedahan ataupun immersion murid-murid ini yang lebih dalam bahasa Inggeris dapat dilaksanakan. Saya sedang berpeneliti kerana kita mempunyai sejumlah sekolah yang sudah pun satu sesi, ada 1,600 yang dikatakan 2 sesi yang akan dijadikan satu sesi, agar bila diadakan satu sesi, maka tempoh waktu persekolahan boleh kita lanjutkan. Umpamanya tambah 1 ataupun 2 jam, dan itu boleh kita gunakan untuk menambah contact hours immersion untuk bahasa Melayu, bahasa Inggeris ataupun bahasa yang lain di sekolah-sekolah kita di seluruh negara. InsyaAllah ini akan kita lakukan. Dan bagi memperkukuhkan kedua-dua bahasa ini, pelan ini juga telah menggariskan beberapa inisiatif. Antaranya lah menambah baik kurikulum bahasa Melayu di sekolah jenis kebangsaan. Dan bagi murid yang kelas pemulihan akan diadakan di luar waktu persekolahan, dan ini tidak akan menjejaskan waktu pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran yang lain. Dan usaha untuk nak meningkatkan penguasaan murid dalam bahasa Inggeris pula, guru-guru bahasa Inggeris telah kita uji. Kemahiran mereka ini telah pun kita uji melalui Cambridge Placement Test, dan ekoran daripada itu, kohort pertama selama 5,000 orang telah pun mengikuti latihan lanjutan yang diurus bersama oleh British Council, manakala seramai 9,000 guru bahasa Inggeris yang lain akan juga mengikuti latihan pada Oktober yang akan datang ini, insya-Allah. Saya suka nyatakan di sini, walaupun bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris menjadi agenda utama kementerian, murid juga digalakkan untuk menguasai bahasa tambahan. Kementerian tidak menghalang pengajaran pembelajaran bahasa ibunda, malah membuka ruang dan peluang kepada murid untuk mendapatkan pendidikan bahasa tambahan selain daripada bahasa Tamil, bahasa Cina atau Mandarin, bahasa Arab, Kadazan, Dusun, Bidayuh dan lain-lain lagi. Tidak kita sekat dan kita halang. Lebih ramai di kalangan anak-anak kita dapat menguasai lebih banyak bahasa, lebih baik untuk mereka dan lebih baik untuk negara. Para hadirin saudara-saudara yang saya hormati sekalian, selain daripada kita berusaha untuk meningkatkan penguasaan dui bahasa, kemahiran berfikir aras tinggi ataupun disebutkan dalam bahasa Inggeris Higher Order Thinking Skill, HOTS, juga menjadi fokus dalam usaha kementerian untuk melonjakkan sistem pendidikan negara dalam kelompok negara yang mempunyai sistem pendidikan yang terbaik di dunia. Dan dalam plan ini juga dasar 60-40 yang mula diperkenalkan pada tahun 1967 akan kita perkukuhkan lagi dengan meningkatkan kesedaran tentang pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan juga matematik atau ringkasannya STEM.
dan kurikulum bersepadu yang berdasarkan standard antarabangsa akan dihasilkan dan penambahbaikan kerangka pentaksiran dengan memuaskan elemen kemahiran ataupun memasukkan elemen kemahiran berfikir akan dilakukan. Kementerian juga beriltizam untuk melahirkan murid yang memiliki sahsiah yang terpuji serta mempunyai identiti nasional. Dengan itu, kurikulum bagi mata pelajaran pendidikan agama Islam dan juga pendidikan moral akan dimantapkan. Kurikulum kebangsaan di sekolah agama akan ditingkatkan dengan pengukuhan kurikulum dini dan tahfiz agar murid dapat dilengkapi dengan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk berjaya dalam pasaran kerja yang berasaskan nilai dan tasawur Islam yang kukuh. Soal ini sebenarnya banyak juga dibangkitkan oleh ibu bapa Islam yang mahu supaya pendidikan Islami dapat diperkukuhkan, diperluaskan agar ia akan menjadi asas kukuh dalam pembentukan sahsiah dan pribadi moral dan akhlak anak-anak kita yang Islam khususnya dan juga yang bukan Islam di negara kita. Seterusnya ialah sistem pendidikan juga akan menyediakan laluan pendidikan yang bersesuaian dengan bakat, minat dan gaya pendidikan di samping akan disepadukan dengan keperluan pasaran buruh yang terarah kepada kerjaya pilihan mereka. Maka itu kita turut mengambil kira pendidikan teknik dan vokasional, seni dan sukan. Malahan saya telah pun melancarkan tahun yang lepas program transformasi pendidikan vokasional. Kita tahu dalam sistem di negara kita ini setakat hari ini tumpuannya tidak begitu besar kepada soal pendidikan vokasional. Hanya kurang 10% saja. Sasaran kita meningkatkan 20%. Di negara maju sudah sampai 60-70% daripada keseluruhan pelajar yang masuk dalam sistem persekolahan mengambil bidang vokasional dan teknikal. Bermakna Malaysia masih jauh. Bila kita lancarkan pelan transformasi ini daripada 10% dan sediakan tempat 20,000, tahun ini saja kita sudah dapat ibu bapa yang mendaftarkan anak-anak mereka 126,000 untuk mengambil bidang vokasional. Alhamdulillah, sudah meningkat dengan begitu mendadak sekali. Sementara itu, kita tidak juga melupakan soal pendidikan khas yang inklusif. Dalam blueprint awal kita, mungkin tidak kita sebut dengan spesifik tentang soal pendidikan khas. Jadi mereka-mereka yang terdiri pada pimpinan persatuan yang mewakili pendidikan khas, orang kelainan upaya beritahu pada saya kenapa tak berikan perhatian. Kita adakan makmal khas untuk mereka. Mereka cadangkan segala cadangan mereka kita masukkan sebagai satu daripada intipati penting dalam pelan pendidikan khas khusus untuk anak-anak kita yang kelainan dan keistimewaan upaya ini. Saudara-saudari sekalian, pembelajaran murid tidak akan berlaku jika tidak diiringi dengan perancangan yang rapi di peringkat pelaksana. Guru adalah tunggak utama dalam nak meningkatkan prestasi murid di sekolah. Guru. Dan banyak kali disebutkan guru dalam semua sesi dialog yang kita adakan di seluruh negara. Dan menyedari perkara ini, maka pelan ini telah pun memperkukuhkan ataupun akan mengambil langkah untuk memperkukuhkan pejabat pendidikan daerah dengan menempatkan pembimbing pakar untuk guru dan pemimpin sekolah dengan program yang dikenali sebagai SISC Plus dan SI Partner. Mereka bukan saja membimbing dari segi pengajaran dan pembelajaran, tetapi dalam aspek penilaian seperti pentaksiran berasaskan sekolah. Harapan saya melalui bimbingan ini, guru dan semua pengetua dan juga guru besar akan dapat melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka dengan lebih berkesan. Kementerian juga terus berusaha untuk memartabatkan profesion keguruan dengan inisiatif meningkatkan syarat kemasukan guru, iaitu 30% daripada graduan yang terbaik memasuki profesion keguruan. The 30% best student yang melulus peperiksaan SPM. Mereka ini digalakkan untuk menjadi guru. Kerana yang kita nak guru adalah guru di kalangan yang bukan saja terdidik tapi terpelajar banyak ilmu dan ada kecemerlangan dalam bidang pembelajaran mereka. Tentang
Kerjaya guru juga, saya telah umumkan langkah-langkah untuk kita mengurangkan beban tugas guru dan ini akan terus kita laksanakan. Bagi pengetua dan guru besar, kriteria pelantikan iaitu yang tidak berdasarkan pada jangka masa perkhidmatan akan dilaksanakan. Tak semesti yang lebih senior menjadi lebih peluang untuk menjadi pengetua dan juga jawatan yang lebih penting. Berdasarkan merit, keupayaan mereka, ini akan kita ambil kira dalam soal kenaikan pangkat dan sebagainya. Dalam masa 5 tahun akan datang ada 4,000 pengetua dan guru besar yang akan menamatkan perkhidmatan mereka dan ini akan membuka peluang kepada calon-calon pengetua guru besar yang berkelakuan dan berprestasi tinggi untuk mengisi kekosongan. Sudah ada peraturan sekarang nak menentukan sesiapa nak jadi pengetua guru besar, mesti melalui satu proses latihan khusus. Kalau mereka lulus saja, barulah kita letakkan mereka untuk menjadi pengetua ataupun guru besar di sekolah-sekolah yang berkenaan. Saudara saya sekalian, semua aspek perancangan ini telah pun digalaukan dalam pelan pembangunan pendidikan. Apa yang harus kita tumpukan sekarang adalah dari segi pelaksanaannya. Saya akui bahawa pelan pembangunan ini adalah amat luas dan kompleks. Dan bagi nak memastikan kejayaan pelan ini, strategi pelaksanaan secara berhemah mengikut fasa atau disebut sebagai gelombang telah pun dirangka dengan memberikan tumpuan pada sokongan terhadap guru dalam gelombang pertama sebelum kita memacu peningkatan sistem dalam gelombang kedua dan beranjak ke arah kecemerlangan pendidikan dalam gelombang ketiga. Penyusunan sebegini adalah penting kerana bagi memastikan pelan ini berjaya, keutamaan perlu diberikan terhadap inisiatif yang penting, khususnya yang membawa kepada keberhasilan murid. Untuk mengupayakan pelaksanaan pelan ini juga, Kementerian telah mewujudkan entiti khas yang dinamakan PADU, dan PADU ini ditubuhkan dengan dianggotai oleh pegawai-pegawai yang berbakat dari dalam dan luar kementerian kerana pelaksanaan pelan ini menuntut kesungguhan yang kental dan kemahiran pengurusan yang cekap lagi berwibawa. Jelasnya, penubuhan entiti khas ini tidak pernah dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dalam melaksanakan mana-mana perancangan sebelum ini. Melalui PADU yang akan mengaplikasikan prinsip-prinsip pengurusan bersifat korporat, maka kita berharap untuk menyediakan laporan tahunan dan status pencapaian inisiatif sebagai maklumat pada semua pihak. Suatu lagi keunikan dalam pelaksanaan pelan ini ialah dengan pelibatan pihak yang berkepentingan. Kita tidak mahu pelan ini menjadi satu dasar yang hanya difahami ataupun berlega sekitar warga kementerian saja. Memandangkan pelan ini terhasil daripada aspirasi rakyat, maka kementerian juga berhasrat untuk merakyatkan pelaksanaannya. Dan inisiatif yang kita rencanakan dalam 11 anjakan yang telah diwar-warkan perlu melibatkan komitmen keseluruhan rakyat kerana daripada rakyatlah tercetusnya ilham untuk merangka inisiatif tersebut. Di samping itu, kita juga menekankan tentang pentingnya ditingkatkan jaringan yang utuh antara PIBG, ibu bapa dan sekolah. Kita juga memberikan perhatian tentang sumbangan swasta dalam kita nak meningkatkan prestasi PPPM kita. Teach for Malaysia dan juga Sekolah Amanah yang telah pun dilaksanakan. Ucap terima kasih kepada pihak Amanah Yayasan Amir dan juga kepada Khazanah Malaysia. Semalam saya pergi ke Gelam Patah, ke sebuah sekolah di mana saya lihat agak luar biasa dengan pendekatan baru yang digunakan oleh sekolah ini, maka kita lihat lonjakan yang agak berganda. Kalaulah kita ada peruntukan sebanyak itu dibantu dan diberikan pada kementerian, alahkan bolehnya semua sekolah kita laksanakan dalam bentuk yang sama. Lonjakan berganda akan kita lihat dalam tempoh yang amat singkat sahaja. Para hadirin yang saya hormati sekalian, pelancaran ini memberikan kita 1000 makna dalam nak meningkatkan kualiti pendidikan. Dan sempena dengan pelancaran ini, kementerian telah pun menyediakan dokumen yang lengkap setebal 300 muka dan ringkasan eksekutif dalam bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris, selain brosur dalam 4 bahasa. Mana yang rajin, bacalah yang 300 muka yang tebal itu, supaya tahu apa yang nak kita laksanakan. Mana yang kurang rajin, mungkin baca brosur tadi. Atau yang mungkin malas langsung, kita akan sediakan
videonya untuk mereka melihat sahaja. Pendeknya, tidak ada sebab mengapa rakyat Malaysia tak tahu tentang pelan pembangunan pendidikan Malaysia. Tak ada sebab mengapa sama pihak tak boleh terlibat bersama mendukung dan menyokong pelan pembangunan. Kalau ada suara-suara yang sumbang itu, ialah kerana mungkin bahasanya sombeng. Dan sebab itu mereka tidak faham apa tujuan kita. Sebab itu saya sebutkan, walaupun ada halalintar, ada ribut dan taufan, kita, kerajaan dan rakyat akan terus melaksanakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia, insya-Allah. Dan kita mengharapkan mudah-mudahan dengan sokongan semua pihak, maka akanlah tercerna satu sistem yang lebih baik, lebih berkualiti, dan yang penting ialah anak-anak kita, generasi masa depan kita, yang kita pimpin dan kita bimbing, akan lahir generasi yang lebih cerdik, pandai, yang boleh sama-sama memberikan sumbangan kepada diri mereka, ibu bapa mereka, masyarakat dan juga negara. Saya menyeru semua warga pendidik, khususnya di kementerian saya, di peringkat negeri, daerah dan juga masyarakat keseluruhannya, bersama-sama berganding bahu untuk menjayakan pelan pembangunan pendidikan Malaysia ini. Saya ucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah bekerja bertungkus lumus selama lebih 2 tahun untuk menyediakan satu dokumen yang menjadi sejarah pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan, dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormatan Sri Dato' dan kami. Baik, itu tadi pembentangan laporan akhir Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Pendidikan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin. Dan kita akan berhenti rehat seketika. Selepas ini kita akan meneliti dan juga akan bersama dengan mungkin ahli akademik untuk membincangkan ataupun membuat sedikit analisis bagaimana pelan pembangunan transformasi